A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila qanati Ustaz Google. Wa insyaallah fi hadzal video sanunaqish 'anil mawdu'il jadid wa huwa mawdu' al-khabar. Selamat datang Ustaz ucapkan ke channel Ustaz Google, dan insyaallah pada hari ini kita akan berbincang tajuk baru, iaitu tajuk khabar. Baik, apa itu tajuk khabar? Seperti mana yang kita bincangkan, mubtada' khabar merupakan asas kepada jumlah ismiyah. Kita dah bincangkan tentang mubtada', hari ini kita bincangkan tentang khabar. Dia punya bahagian dia yang seterus dia. Jadi mubtada' dengan khabar hukum i'rabnya marfu'. Jadi kita kena ingat khabar ni marfu', khabar ni mana satu? Khabar ni perkataan yang kedua selepas mubtada'. Selepas mubtada' dia tu yang menerangkan penerangan terhadap mubtada'. Kat sini ad-darsu sahlun, pelajaran mudah. Pelajaran itu mudah. Jadi pelajaran itu mubtada', sahlun ni khabar, dia menerangkan tentang darsu tersebut. Okey, baik. Jadi kita tengok kepada pembahagian khabar. Khabar dia terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama mufrad, yang kedua khabar jumlah fi'liyah, yang ketiga khabar jumlah ismiyah, yang keempat khabar syibih jumlah. Jadi khabar mufrad ni macam mana? Khabar mufrad ni satu perkataan isim saja. Jadi dia itu hanya satu perkataan saja. Selepas mubtada' ada satu perkataan saja. Dia dah lengkap ayat mubtada' itu, jadi dia jadi mufrad. Khabar mufrad contohnya Muhammadun Jamilun. Muhammad dan Jamilun maksudnya apa? Muhammad itu handsome, Muhammad itu cantik. Jadi kat sini Jamilun satu perkataan dan dia itu adalah khabar. Okey, baik, cumanya kita kena berhati-hati juga ya. Contohnya ayat ni adalah Muhammadun Jamilun tadi kan. Muhammadun Jamilun. Okey, Jamilun ini adalah khabar. Dan ada juga dekat dalam ayat nanti kita akan jumpa Muhammadun Jamilun fil madrasah. Muhammad handsome, dia berada di sekolah. Okey, kat sini mana khabar dia? Khabar dia tetap Jamilun. Walaupun kita nampak selepas daripada Muhammad ni Jamilun fil madrasah, ada ayat selepas dia. Tapi kalau kita buangkan fil madrasah ini, kita buangkan fil madrasah ni, ayatnya tetap lengkap. Ayatnya tetap lengkap. Jadi bila ayatnya tetap lengkap walaupun fil madrasah ini kita buang, maka Jamilun ni jadi khabar mufrad. Itu membezakan khabar mufrad dengan khabar jumlah ismiyah. Jadi dia hanya satu perkataan saja, Jamil, walaupun kita nampak dah ada ayat Muhammad Jamilun fil madrasah ma'a abihi, kita boleh tambah lagi ayat macam-macam belakang dia, tapi tetap Jamilun ini yang jadi khabar dia. Jadi tanda dia apa? Tanda dia adalah dia ni isim nakirah. Tanda Jamilun ni dia isim nakirah. Jadi cukup dengan adanya Jamilun ini untuk menerangkan khabar tentang Muhammad. Okey, baik, jadi kena hati-hati tentang khabar mufrad ni. Okey, baik, seterusnya khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Jadi khabar jumlah fi'liyah ni apa? Khabarnya adalah fi'il. Nampak ke tak? Saya dapatkan sikit. Okey, khabar jumlah fi'liyah, khabar dia tu fi'il. Contohnya Zaidun raja'a. Zaidun raja'a. Jadi kalau Zaidun raja'a, raja'a ni adalah fa'il. Jadi bila fa'il, jadi dia jumlah fi'liyah. Tapi jumlahkan ayat. Raja'a ni satu perkataan, kenapa tak jadi khabar mufrad? Khabar mufrad dia hanya isim saja. Kalau jumlah fi'liyah, dia adalah fa'il. Kalau fa'il satu juga kan. Tapi sebenarnya bila kita memahami kan, bila kita memahami Zaidun raja'a ini, dia sebenarnya ada domain selepas dia ni yang tak ditunjukkan, iaitu Zaidun raja'a huwa. Jadi bila ada fa'il je, fa'il tu sebenarnya dia ada sembunyikan satu domain. Kan kita ada belajar kan, kalau fa'il madi kan, raja'a, raja'u, raja'a untuk huwa, raja'a untuk huma, raja'u untuk hum. Jadi bila raja'a adalah dia simpan huwa kan. Jadi bila ada simpan huwa, maksud dia adalah jumlah. Jadi raja'a ni walaupun nampak macam satu perkataan, tapi dia adalah fi'il, jadi dinamakan jumlah fi'liyah. Okey, jumlah ismiyah.
Okey, jumlah ismiyah adalah ayat isim. Mubtada lepas tu ada ayat isim. Semua ayat tu kita panggil dia sebagai khabar. Apa dia? Isim ma'adomir. Isim yang bersama dengan domir. Jadi contohnya Muhammadun ahlaquhu karimun. Muhammadun ahlaquhu karimun. Jadi Muhammad ahlaquhu karimun. Ahlaquhu karimun. Nampak ahlak ini adalah isim kan? Ahlak ni adalah isim. Tapi dia bersambung dengan domir. Dia bersambung dengan domir. Jadi bila dia bersambung dengan domir, maka dia dah jadi ayat. Dia dah jadi dua perkataan. Jadi bila ahlakuhu, ahlak campur dengan hu, dia jadi dua perkataan, jadilah dia jumlah jadi ayat. Okey, baik. Daripada segi pemahaman kita kata Muhammad ahlaknya mulia. Muhammad ahlaknya mulia. Okey, baik. Try kita buang satu perkataan. Kita buang karim. Jadi Muhammad ahlaknya. Kita jumpa orang, kita pun cakap Muhammad ahlaknya. Orang akan tanya kita balik, ahlaknya apa? Kenapa orang tanya macam tu? Ayat kita tak lengkap. Jadi kita kena sambung lagi selepasnya karim. Jadi ahlakuhu karim itu dia jadi satu ayat. Satu ayat yang buat kerja khabar. Satu ayat ahlakuhu karim itu dia buat kerja khabar untuk menerangkan tentang Muhammad. Jadi Muhammad itu ahlaknya mulia. Ini jumlah ismiyah. Jadi beza dia dengan khabar mufrad tadi. Khabar mufrad isim juga, jumlah ismiyah isim juga. Tapi jumlah ismiyah, isim dia bersambung dengan domir. Bila bersambung dengan domir, selepas dia tu pun dia akan berkaitan juga. Okey, baik. Syibuh jumlah. Syibuh jumlah senang je. Iaitu ada jar majrur. Ataupun ada zaraf. Ada zaraf. Dan lepas zaraf kita panggil mudhafun ilaih. Okey, baik. Contohnya Muhammad fil baiti. Muhammad di rumah. Muhammad di rumah. Okey, baik. Jadi bila Muhammad fil bait, maka fil bait itu dia jadi syibih jumlah. Kita tak boleh fil bait ni kan, sebab dia ini mula dengan jar. Nak kata dia ni isim, dia ni huruf jar. Nak kata dia fa'il, dia pun huruf jar. Jadi dipanggil syibhul jumlah. Okey, baik. Cuma ingat bila Muhammadun fil baiti mujtahidun. Ustaz tulislah ayat. Ni kita kena berhati-hati juga ni. Tajuk mubtada khabar ni memang banyak dia punya benda pelik-pelik nanti kita jumpa. Okey, Muhammad fil bait. Ustaz tambah satu lagi, mujtahidun. Mujtahidun. Okey, baik. Muhammad di rumah, dia rajin. Muhammad di rumah, seorang yang rajin. Okey, baik. Jadi kat sini mana yang khabar dia? Tadi Ustaz sebut kalau Muhammad fil bait ni, fil bait ni jadi khabar kan. Jadi sekarang ni tambah mujtahidun. Baik, jadi bila ada mujtahidun ni, fil bait dah tak boleh jadi khabar dah. Mujtahidun lagi layak untuk jadi khabar. Dia jadi khabar mufrad walaupun belakangnya kan, walaupun fil bait dulu kan. Jadi contoh dia, ayat dia sebenarnya macam ni, Muhammad mujtahidun fil baiti. Asalnya ayat dia untuk kita nak fahamkan. Tapi sebab nak buat sedap uslub bahasa Arab kan, disebut Muhammad fil baiti mujtahidun. Jadi masa ni pun kita kena berhati-hati. Bila ada syibih jumlah, kita kena tengok selepas dia tu. Ada selepas dia tu ada tak isim nakirah yang boleh jadi khabar. Kita kena cari. Kalau tak ada, baru boleh Muhammad fil bait ni. Contoh Muhammad fil bait titik. Ustaz pun buang mujtahidun ni, tak ada lah. Titik. Jadi Muhammad fil bait jadi khabar. Ya, betul. Tapi kalau dalam ayat tu kita kena berhati-hati. Baik, tak apa. Kita tengok cara untuk menghasilkan ayat mubtada khabar. Macam mana nak buat ayat mubtada khabar ni? Okey, kalau mufrad macam biasalah, al-ismu tambah ismun. Isim yang pertama makrifah, isim yang kedua nakirah. Contohnya al-madrasatu jamilatun. Ni senang je kan? Okey, kalau jumlah fi'liyah, al-ismu tambah fi'il lazim. Yang pertama, yang kedua al-ismu, isim dia tu, mubtada dia tu kita buat makrifah, kita tambahkan dengan fi'il muta'addi. Kalau fi'il muta'addi kena tambah satu lagi isim. Sebab fi'il muta'addi itu dia memerlukan kepada maf'ulun bih. Dia memerlukan kepada maf'ulun bih. Fa'il kenapa tak ada? Okey, fa'il dia tu sembunyi kat dalam kharaja ni, kat dalam fi'il lazim ni, dekat dalam fi'il muta'addi ni dia tersembunyi. Okey, baik. Jadi contohnya isim campur fa'il lazim kan. At-talib kharaja. At-talib kharaja. Seorang pelajar telah keluar.
At-talib yakulu samakan. Seorang pelajar makan ikan. Jadi kharaja fi'il lazim, tak payah ada maf'ul bih. Yakulu fi'il muta'addi. Maka dia memerlukan satu lagi isim untuk jadi maf'ul bih. Okey, baik. Kita kena berhati-hati juga dekat sini, iaitu berkenaan dengan khabar jumlah fi'liyah ni kan. Okey, baik. At-talib kharaja. At-talib kharaja. Jadi at-talib kharaja sebab kan kalau sifat mubtada khabar ni, khabar sentiasa mengikut mubtada. Jadi dia kena buat apa? Kalau seorang kharaja, kalau dua orang at-talibani, dia jadi dua orang kharaja. Okey, baik. Kalau tiga orang, asal besar sangat tiba-tiba ni. Okey. Kalau tiga orang atau libuna kan. Atulab dia ada dua jenis. Satu atau libuna, satu atulab. Duduk boleh. Ada satu lagi atau labah. Dia banyak cara jamak dia. Tapi nak senang kita buat tolibuna lah. Tolibuna kharaja dua orang kan. Jadi kalau tiga orang apa? Kharaju. Atau libuna kharaju. Fi'il dia akan ikut isim. Fi'il akan ikut, kharaju ni dia khabar, jadi dia ikut mubtada. Jadi ni kalau kita nampak kan, kita nak guna fi'il kharaja, kita nak guna fi'il dalam keadaan dua, kita nak guna fi'il dalam keadaan tiga, kita kena buat jumlah ismiyah. Kita tak boleh guna jumlah fi'liyah kan, sebab jumlah fi'liyah dia tetap apa? Kalau jumlah fi'liyah, contohnya kita nak buat kharaja at-talib kan. Kharaja at-talib untuk seorang. Kalau at-talibani dia tetap kharaja kan. Kalau ni dia tetap kharaja. Kalau at-talibuna dia tetap kharaja juga, sebab fa'il iaitu isim selepas daripada fi'il ini dia tidak mempengaruhi fi'il kecuali dari segi muzakkar dengan muannas sahaja. Jadi kalau dia satu, kedua, ketiga dia tetap kharaja. Tapi kalau jumlah fi'li, jumlah ismiyah, kita mula dengan talib ni kan. Kita mula dengan talib, fi'il dia ni ikut mubtada. Fi'il dia ikut mubtada, kharaja, at-talibani kharaja, at-talibuna kharaju. Jadi kalau at-talib jadi kharaja. Macam tu kita kena ni kalau fi'il madi. Kalau fi'il mudhari' macam tu juga. Kalau fi'il mudhari' dia at-talib yakhruju. At-talib yakhruju. Kalau dua kharaja yahruju, jadi at-talibani yahrujani. Yahrujani dia jadi dua. Dia jadi dua juga. Kalau tiga dia jadi yahrujani, dia jadi yahrujuna. At-talibuna yahrujuna. Jadi at-talib yahruju, at-talibani yahrujani, at-talibuna yahrujuna. Itu kita kena berhati-hati untuk khabar jumlah fi'liyah, sebab fi'il dia akan ikut dia punya mubtada dia dari sudut satu ke, dua ke, tiga ke, dan muzakkar ke muannas. Ni special mubtada dengan khabar. Okey, baik. At-talib yakulu as-samakan. Satu lagi kita kena ingat bila khabar jumlah fi'liyah, fi'il dia saja yang kita kata khabar. Samakan tak, kita tak panggil dia sebagai khabar jumlah fi'liyah. Kita hanya ambil yakulu dengan kharaja saja. Okey, baik. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah pula al-isim. Isim kita ambil satu isim, kita jadikan dia makrifah, kemudian kita tambah satu lagi isim. Isim tu kita gabungkan dengan domain muttasil. Kita gabungkan dengan domain muttasil. Contohnya al-masjid babuhu jadidun. Al-masjid babuhu jadidun. Lepas daripada isim yang bersambung dengan domain tu kena ada satu lagi isim. Jadi kat sini khabar dia apa? Khabar dia adalah babuhu jadidun. Masjid itu pintunya besi.
Masjid itu pintunya besi. Okey, baik. Jadi kalau kita dalam bahasa Melayu pun, kalau kita buang jadidun ni, kita buang besi. Masjid pintunya. Orang pun akan tanya, pintunya kenapa? Jadi kita kena tambah perkataan satu lagi untuk kita nak menerangkan, nak melengkapkan ayat tersebut. Jadi macam mana cara buat jumlah ismiah ni? Kita kena ingat, ada isim. Isim tu kita gabungkan dengan domain mutasil. Domain mutasil ni huma, hum, hiya, ka, kuma kan. Masjid babuhu jadidun. Lepas tu kita tambah satu lagi isim untuk menerangkan apa dia. Apa dia yang kita nak bagi tahu. Kat sini nak bagi tahu pintu tu besi. Jadi kita kena ingatlah dia punya cara untuk nak buat jumlah ismiah ini. Kan ada isim, tambah domain mutasil, ada tambah isim satu lagi. Okey, baik. Jadi dia punya khabar ni, babu jadidun, semua ni kita kata dia ni adalah khabar semua dia. Okey, baik. Syibih jumlah isim, kita je bentukkan dalam bentuk isim makrifah supaya dia jadi mubtada. Kemudian letak jar, tambah isim satu lagi. Lepas tu sebab dia lepas jar jadilah ismin kan. Al-qittu fil baiti. Al-qittu ni isim yang makrifah, kemudian fi ni huruf jar, al-baiti isim selepas huruf jar. Jadi al-qittu fil baiti, kucing itu di rumah. Kucing itu di rumah. Dia nak bagi tahu kucing kat rumah. Okey, yang kedua, isim campur zaraf. Lepas tu boleh campur zaraf, campur isim. Zaraf ni apa? Zaraf ni dia nanti kita akan belajar dalam 3 kata 5. Zaraf ni ada dua, zaraf zaman, zaraf makan. Zaraf zaman menerangkan tentang masa, zaraf makan menerangkan tentang tempat. Jadi zaraf kat sini Ustaz guna zaraf makan menunjukkan kepada tempat. At-tayru fawqas syajarati. Burung di atas pokok. Burung di atas pokok. Jadi burung itu atas pokok. Betul maksud dia. Burung itu atas pokok. Jadi kat sini zarafnya adalah fauqa, lepas tu ada isim selepasnya, jadilah isim selepasnya tu jadi mudhafun ilaih. Jadilah at-tayru fauqa syajarati ini adalah khabar jumlah, khabar syibih jumlah. Jadi mana khabar dia? Fil baiti ni adalah khabar syibih jumlah, fauqa syajarati adalah khabar syibih jumlah. Kita tak boleh ambil fi dengan fauqa saja. Kita ambil ni. Kita ambil dua perkataan ni, fil bait dengan fauqa syajarati. Tapi ketika ingat tengok dulu selepas dia ni, kalau dia ada titik sini confirm lah tu. Kalau ada ayat lagi lepas tu kita kena tengok ada tak yang boleh jadi khabar yang lain. Ada perkataan lain tak yang berhak untuk jadi khabar? Kalau ada perkataan yang lain berhak untuk jadi khabar, perkataan tu lah jadi khabar yang macam Ustaz sebut tadi kan. Muhammadun fil bait mujtahidun. Jadi mana khabar dia? Mujtahidun yang jadi khabar. Tu kena berhati-hati sikit dekat syibih jumlah. Okey, baik. Cara i'rab syibih jumlah, jumlah ismiyah dan khabar jumlah fi'liyah. Macam mana kita nak i'rab dia? Sebab dia itu i'rab jumlah kan. Dia kalau jumlah khabar mufrad kita dah tahu dah, khabar marfu' bi dhammah. Settle. Sekarang ini kita tengok khabar jumlah fi'liyah macam mana. Contohnya at-talibu kharaja. At-talibu ya'kulu samakan. Jadi ya'kulu saja tak payah samakan ni. Okey, baik. Jadi kharaja ini adalah jumlah fi'liyah fi mahalli raf'i mubtada'. Kita i'rabkan semua macam tu aje. Kita tak payah sebut kharaja. Kharaja ni fi'il madi mabni ala fathi, tak payah. Sebab nanti kalau kita i'rab macam tu, fa'il dia pun kita kena sebut. Tu lain kali kalau nak belajar. Baik, jadi kita gariskan kharaja, lepas tu kita pun sebut dia itu jumlah fi'liyah. Dia itu duduk dekat tempat marfu'nya khabar. Ya Allah, ya Ustaz tersilap tulis ni. Bukan raf'il mubtada', raf'il khabar. Bawah ni yang betul. Jumlah fi'liyah yang berada di tempat rafa'nya khabar. Okey, seterusnya al-masjid babuhu jadidun. Jadi babuhu jadidun, pintunya baru. Tadi pintunya baru ke pintunya besi? Babu jadidun, jadid baru. Ustaz tak nampak titik dia. Dah tua rabun dah. Okey, baik. Jadi babuhu jadidun, pintunya baru.
Okey, baik. Jadi pintunya baru, jadi babu jadidun adalah khabar. Jadi kita terus kata al-jumlah ismiyah fi mahalli raf'i khabar. Ni bukan tak ada ni khabar ni. Nanti ustaz betulkan lepas ni. Dia adalah duduk dekat tempat rafa'nya khabar. Jadi jumlah ismiyah yang berada di tempat rafa'nya khabar. Al-qittu fil baiti at-tayru fawqa syajarati. Ni syibih jumlah fil bait dengan fawqa syajarati. Jadi kita sebut kat sini apa? Syibhul jumlah fi mahalli raf'i khabar. Ni pun tersilap lagi ni. Al-insan la yahlu an khata' wa nisyan. Manusia itu tidak sunyi daripada kesilapan dan lupa. Alasan dia kan. Okey, baik, jumlah ismiyah yang berada ni pun tersilap juga ni. Syibih jumlah yang berada di tempat rafa'nya khabar. Jadi dia ni adalah syibih jumlah yang duduk dekat tempat rafa'nya khabar. Okey, baik. Okey, baik. Mubtada berada di awal ayat kecuali dalam keadaan. Okey, baik. Ni special case ni. Kadang-kadang mubtada tu boleh ada dekat belakang. Kadang-kadang mubtada itu boleh ada di belakang. Jadi kita jangan tertukar. Khabar tu boleh ada kat depan, masuk je kat sini. Jika mubtada dalam bentuk isim nakirah dan khabar dalam bentuk jar majrur, iaitu syibih jumlah. Contohnya fil baiti daifun. Fil baiti daifun. Jadi daifun ni walaupun kita nampak dekat belakang, dia ni adalah mubtada muakhar marfu' bid dhammah. Dia jadi mubtada muakhar marfu' bid dhammah. Fil bait ni dia jadi khabar. Khabar dia jadi syibih jumlah fi mahalli raf'i khabar. Daifun ni dia jadi mubtada muakhar marfu' bid dhammah. Syarat dia apa? Syibih jumlah khabar dia punya mubtada dia adalah isim nakirah. Okey, jika khabar dalam bentuk isim istifham. Jika khabar dalam bentuk isim istifham, ainal madrasatu, jadi al madrasatu mubtada muakhar marfu' bid dhammah. Jadi bila isim istifham tu dia akan jadi aina tu akan jadi khabar al madrasah. Jadi kita tahu al madrasah aina kan. Sekolah mana? Kita tu uslub bahasa Melayu. Kita bahasa Arab ainal madrasah. Di mana sekolah? Jadi aina tu jadi khabar. Okey, baik. Ni lagi kalau belakang mubtada duduk belakang lagi. Jika mubtada bersambung dengan domain yang berkaitan dengan khabar. Jadi mubtada itu dia ada sambungan domain. Domain tu ada kaitan dengan khabar. Kat sini lin nasri halawatuhu, untuk kemenangan ada kemanisannya. Jadi halawatuhu ni adalah mubtada, dia bersambung dengan domain ha ni kembali kepada anas. Ha ni kembali kepada anas, maksudnya manisnya kemenangan itu. Jadi kat sini halawatuhu mubtada muakhar marfu' bi dhammah, marfu' bi dhammah zahirah. Ni satu kes lagi. Yang ini ni jika selepas khabar illah atau innama. Jika selepas khabar illah atau innama. Ma ma'a Zaidun illa dirhamun. Tidaklah bersama Zaid itu kecuali sekeping perak. Jadi dirhamun tu mubtada muakhar marfu' bi dhammah. Mubtada muakhar marfu' bi dhammah. Kat sini dia adalah dia jadi mubtada, ma ma'a Zaidun tu dia jadi khabar. Okey, baik. Jadi okey, baik. Yang A sampai D ni tak ingat pun tak apalah, ni untuk special case saja. Kadang-kadang soalan keluar juga kan. Reda je lah keluar-keluar macam ni. Tapi selalunya yang keluarnya nombor satu ni lah. Dia buat mubtada dalam bentuk isim nakirah, lepas tu khabar dia syibih jumlah. Jadi yang khabar dia tu yang nakirah tu tapi dia akan duduk belakang fil baiti daifun. Selalunya keluar yang ni je. Yang B, C, D ni insya-Allah lah jarang lah tak keluar kot. InsyaAllah lah tak keluar. Okey. Baik, kita tengok je dekat buku teks. Okey, al-khabar wa anwa'uhu. Khabar dan jenisnya. Al-mas'uliyatu mundabidatun. Al-mas'uliyatu mundabitatun. Tanggungjawab itu dikira. Al-wazirani adilani, dua orang menteri yang adil, dua orang menteri itu adil. Al-abiduna khashi'una, orang yang beribadat itu semuanya khusyuk. Ar-ra'isu mas'uliyatuhu kabiratun, ketua itu tanggungjawabnya besar. Al-muwazzafatu tazurul madrasah, pegawai itu menziarahi sekolah. Al-qadi fi mahkamah, qadi di mahkamah.
An-najjaru fi fawqa saqfi. An-najjar fawqa saqfi. An-najjar ni tak salah ustaz langgut. Okey, baik. Jadi kat sini dia perkataan yang bergaris ni adalah perkataan bergaris. Perkataan yang berwarna ni adalah khabar kan. Mundabiratun adilan ya khasyumuna mus'ulatun kabiratun ni kan. Tazul madrasah fi mahkamah fawqa saqfi. Mundabiratun ni mufrad. Ni ada mufrad lagi ni. Adilan ni mufrad juga. Khasyumuna ni mufrad juga. Tulislah. Okey. Jumlah ismiyah mas'ulatun kabiratun. Ya betul kan. Dia ambil semua ni kan. Isim yang bersambung dengan domain, lepas tu ada isim lagi. Lepas tu jumlah fi'liyah tazuru. Tazuru sahaja. Okey, syibih jumlah huruf jar dengan zaraf. Kalau huruf jar fi'il mahkamah, kalau fawqa saqfi ni zaraf. Okey, baik. Ni kita tengok. Jadi mas'uliyatun mundabitatun ni dia jadi khabar marfu' bidammah. Kita tak payah tulis khabar mufrad, cukup dengan khabar marfu' bidammah. Ar-ra'isu mas'uliyatu kabirun. Jadi mas'uliyatu kabirun kita i'rab secara jumlah, maka kita sebut dia jumlah ismiyah fi mahalli raf'i khabar. Al-muwazzafatu tazurul madrasah. Tazuru jumlah fi'liyah fi mahalli raf'i khabar. Jadi kita sebut dia tazuru jumlah fi'liyah duduk dekat tempat rafa'nya khabar. Al-qadi fi mahkamah. Jadi qadi itu di mahkamah. Di mahkamah syibhul jumlah fi mahalli raf'i khabar. Kita i'rab secara jumlah. Al-najjaru fawqa saqfi. Fawqa saqfi itu syibhul jumlah fi mahalli raf'i khabar. Jadi fawqa saqfi ni kita i'rab secara jumlah, kita sebut syibhul jumlah fi mahalli raf'i khabar, di syibh jumlah yang duduk dekat tempat rafa'nya khabar. Okey, baik. Jadi settle untuk anwa'ul khabar. Okey, baik. Jadi macam tu kita ingat untuk anwa' khabar ada 4 bahagian: mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dengan syibih jumlah. Jadi kita kena ingat contoh-contoh dia dan kita boleh bezakan jenis-jenis khabar ni antara satu sama lain. Jadi itu saja daripada ustaz. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah itu datangnya dari kelemahan diri ustaz sendiri. Khuliqal insanu dha'ifa. Jangan lupa tolong subscribe channel Ustaz Google, tolong share dan tolong like. Kita jumpa waktu lain. Naltaqi fi waktu ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.